Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Assalamualaikum Subuh pada 14 November 2022 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1444 Hijrah bersama dengan saya Hana Ismail, dan subhanallah pada hari ini di Assalamualaikum Subuh kita cukup bertuah. Sebab apa? Dalam berjuta-juta orang dekat luar sana, Allah pilih kita untuk hadir dalam majlis yang khair seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya nak minta anda semua untuk kita tajdid niat kita, kita perbaharui niat kita berhadir dalam majlis ilmu seperti ini. InsyaAllah kabul hajat kita fi dunia wal akhirah, insyaAllah. Dan subhanallah, hari ini kita teruskan tema kita bersama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan bersama kita masuk syurga sekeluarga. Dan subhanallah, bagi mereka mungkin yang tak sempat untuk follow kita pada pagi ini, anda boleh follow kita semua di platform media sosial Assalamualaikum. Dan hari ini Hana tak keseorangan, alhamdulillah. Hari ini Hana bersama dengan kekanda Hana, walaupun mungkin ayah kita sama tapi nama kita nama ayah beza. Masya-Allah sama, subhanallah. Hana bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTSFEZ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Hana ya? Alhamdulillah, ceria Ustaz saya, masya-Allah. Alhamdulillah, macam itulah. Kita macam muka sama ya Ustaz. Oh ya ya. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah hari ini Hana cukup excited sebab apa? Hari ini pertama kali Hana bersama dengan Ustaz, subhanallah. Dan tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini juga tak kurang menariknya. Sebab apa? Kita lagi 5 hari kita akan menjelang pilihan raya, subhanallah, kan raya umum, kan, subhanallah. Dan pastinya kita ni tak nak tersalah pilih pemimpin. Betul. Sebab kita di akhirat besok kita akan dihisap atas setiap perbuatan kita. Subhanallah. Jadi mungkinlah daripada pandangan Ustaz sendiri, kan, sebenarnya apa yang dimasukkan dengan jangan salah pilih pemimpin tu ya? Takut juga kita nak fikir, kan, nak tabayun lagi, masya-Allah, kan, nak pilih pemimpin tu. Tafadhal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada Hana ya selaku pengacara kita pada pagi ini, dan semua penonton-penonton TV Al-Hijrah. Salam subuh sekalian. Moga-moga hidup kita di sepanjang hari ini beroleh rahmat, keberkatan, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Betul kata Hana ya, kita tak berapa hari lagi kita akan sama-sama Malaysia kita akan mengundi pilihan raya ya. Jadi di kala itu kita sebagai orang Islam, kewajipan untuk memilih pemimpin itu adalah satu perkara yang kita kena ambil berat. Sebab sebagaimana topik kita lah, jangan salah memilih pemimpin ni bukannya apa. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa kalian semua, kita semua sebagai umat ini akan menempuh 1 tahun yang disebut sebagai sanawatu khada'at. Apa makna sanawatu khada'at? Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kalau sekarang ni kita bercakap tentang scammer, tentang fake account tak betul lah apa ni, kan, palsu-palsu ni semua, maka Nabi dah lama sebut. Nabi kata kamu akan menempuh 1 tahun, yang mana tahun-tahun itu, sanawat tu maknanya tahun-tahun, maknanya dia bukan setahun saja, dia akan berlaku selama beberapa tahun yang tak dapatlah kita ketahui, namun penuh dengan penipuan. Dan Nabi tidak tinggalkan begitu saja. Nabi menyebut senarionya apa, suasana penipuan tu dalam bentuk apa, antaranya iaitu wa yukhawanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang-orang yang ada sifat amanah dianggap sebagai pengkhianat, sedangkan si pengkhianat pula diberikan amanah padanya. Jadi keadaan jadi huru-hara, kelang kabut, terbalik belaka semua. Jadi di kala itulah Nabi SAW menyebutkan di hujungnya pula timbul pula golongan Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah ni maknanya apa? Golongan yang bodoh, tak ada ilmu, tapi berani bercakap tentang urusan orang awam, orang ramai. Allah. Jadi saya ingat dalam ingatan Nabi SAW ini patut kita jadikan sebagai satu ingatanlah, supaya kita jangan main pangkah je lah siapa-siapa pun. Tak boleh. Kita dengan keupayaan, pengalaman, ilmu yang sedia, pemerhatian kita pada hari ini, kita wajib untuk memilih pemimpin sebaik pada mata kita. Sebab kita pun bukannya tahu mendalam tentang mana-mana individu, tapi pada matan kita tu sebagai orang Islam, kita pilih yang terbaik.
Itu. Masya Allah. Okey, kalau begitu Ustaz, dengan adanya hadis yang Nabi Muhammad SAW itu, Sallallahu alaihi adakah ini wasallam. bermakna kalau kita ni tertipu di Mm-mm. kata orang penipuan Ya, oleh ya, ya. pemimpin-pemimpin yang mungkin menaburkan janji, kita rasa oh ni memang Masya Allah ni saya nak pilih dia ni. Maksudnya Mm-mm. kita akan dijawab esok, akan disoal esok di akhirat, so kita dah pilih pemimpin ni, sedangkan kita rasa kita tertipu oleh penipuan mereka. Dah Sebab dimaafkan ke tak tu kalau macam ya, tu? kita sebab dalam kita memilih pemimpin ni dia ijtihad kita. Maknanya kalau kita tersalah sekalipun sebab kita memilih berdasarkan sebab saya katakan tadi kan pemerhatian kita. Kita kenal latar belakang peribadi individu mana-mana calon-calon, kita kenal dia, track recordnya bagus. Tapi benda yang di sebalik kita mana tahu. Jadi kita tidaklah dihukum begitu semudah itu. Maknanya yang paling penting adalah kita memilih dengan apa yang kita tahu. Sebab itu ada satu doa Nabi SAW ajarkan, doa agar kita dilorong dan ditunjukkan dengan kebenaran. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu terpampang benar depan mata kami, dan rezekikan kami ikut kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kami yang salah, yang batil itu terang salah, dan kami jauhi daripadanya. Itu. Subhanallah. Ustaz, saya terfikir satu kata-kata daripada Sayyidina Umar radhiyallahu Ya. anha, berkatakan, bukanlah orang yang cerdik itu orang yang mampu membezakan antara baik dan buruk, tetapi orang yang cerdik itu ialah orang yang mampu membezakan yang baik antara dua yang buruk. Masya Allah, tabarakallah. Satu benda yang saya kira satu benda yang perlu kita kaji, perlu kita dalami. Subhanallah. Dan saya juga bersetuju bahawa kita ni semakin ketandusan sebenarnya kan pemimpin-pemimpin yang berkualiti. Tadi Ustaz ada maklumkan kan bahawa MTS dalam persediaan untuk melahirkan khalifah-khalifah yang mengikut tuntutan Islam. Subhanallah. Jadi mungkin Ustaz nak ceritakan sedikit apakah sebenarnya tujuan penubuhan MTS FEZ ni ataupun penasihat Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni. Ya, baik. Terima kasih. Terdahulu saya kira penonton-penonton pun semua sudah maklum berkaitan tentang MTS FAZ ini. Kita ringkas sebut MTS FAZ. MTS FAZ, Ma'had Masya Tahfiz Allah. Sains Fatimah Az-Zahra ini yang telah lama ditubuhkan, ada sekolah rendah, sekolah menengah dan silibus yang cukup bagus. Hanya untuk kita nak melahirkan generasi khalifah. Artinya, kelak nanti dia nak lahir jadi pendakwah, jadi doktor gigi, dia nak jadi pemimpin, nak jadi pengacara TV, nak jadi Masya siapa Allah. pun, jiwanya, tapak fundamentalnya adalah khalifah, iaitu memimpin. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad. Kata Fudail, dia kata orang yang nakkan ataupun terlalu mabukkan kekuasaan ni, dia ada tanda-tanda dia, ciri-ciri dia. Maka kita nak cuba hindari, tak kiralah yang sedang bertanding berkempen ke, atau kita pun pemimpin juga ni kalau ikutkan pun di peringkat masing-masing. Kata Fudail bin Iyad, tanda orang yang kemabukkan kuasa, maknanya kalau dia dapat kuasa tu pun tak jadi faedah pun. 3 tanda dia. Sempat sebut sekarang, sempat. Silakan, tafadhal. Iaitu dia kata ma min ahadin ahabba riyasa ilal hasad wa bagha wa tattaba'a uyuban nas wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin. Dia kata 3 tanda. Pertama, mudah sangat berdengki dengan orang. Artinya dengan pihak lawan, dia mudah sangat nak berdengki ya. Mungkin sana buat bagus, patut kita sesama Muslim, orang sana buat benda Menyambut bagus, baik, patut menambah baik. Asal yang baik tak okey lah. Tapi dia dengki. Satu. Kedua, suka sangat mencari keburukan, keaiban pihak sana. Dia mencari keburukan, mengorek kebaikan, keaiban yang tak elok, yang buruk sebelah sana. Dan yang ketiganya, dia takkan akui kebaikan orang lain yang dah dibuat. Maaf dengan izin lah, dia tak recognize lah, dia tak mengiktiraf kebaikan yang telah orang terdahulu buat, langsung tak ada. Orang macam ni, kata Fudail bin Iyad, tanda-tanda mungkin kata gila kuasa pun ada, mabuk kuasa. Dia belaka semua tu. Jadi sebab itu kita di MTS FAZ sejak daripada benih lagi anak-anak generasi kita, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, kata beliau, nak melihat masa depan sebuah negara, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Kalau generasi mudanya siang malam rotasi kehidupan dia adalah Al-Quran, hadis, ulama, maka insya-Allah lah begitulah masa depan mereka dan juga masa depan negara kita. Masya Allah, amin. Dan ini sebenarnya generasi syabab MTS FAZ yang nak kita lahirkan. Kita nak berhenti lihat seketika, nak beri ruang kepada Ustaz Ilyas Ismail untuk minum air teh dekat bancu tu tadi. Buat minum ya? InsyaAllah kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana, insya-Allah.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Masya Allah, dengarkan Kim Pin tadi cukup semangat untuk sama-sama membantu untuk kita berinfak kepada MTS FAS. Dan saya bersama dengan penasihatnya Ustaz Ilyas Ismail, Alhamdulillah, dan bercerita tentang kempen pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan ataupun Excellence Center ni kan. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit tentang apakah sebenarnya bentuk sistem pendidikan yang MTS FAS sedang terapkan untuk melahirkan bakal pemimpin yang berkualiti untuk masa hadapan, insya-Allah. Ya, baik, terima kasih. Pertamanya saya kagum dengan Ustaz tadi tu ya. Semangat dia pagi-pagi dah semangat. Up diri sendiri, Masya Allah. Oh ya, sendiri ya. Oh ya. Masya Allah. Ingat teknik kamera bukan? Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi MTS FAS ini atau Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra ini merupakan sekolah yang berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, dan merupakan 7 daripada 1,000 tahfiz swasta di Malaysia dan satu-satunya di Gombak yang mendapat pengiktirafan ini semualah, dan hampir 11 tahun ya beroperasi di Taman Seri Gombak di deretan Rumah Kedai. Alhamdulillah, sungguh pun dalam keadaan begitu kita telah pun buat masa ini seramai hampir 350 orang pelajar yang menuntut, yang belajar di MTS FAS ini, dan syukur alhamdulillah kejayaan kecemerlangan para pelajar yang lahir daripada MTS FAS ini sangat membanggakan. Ada yang layak sambung belajar luar negara, ada yang melayakkan diri untuk menempatkan diri mereka di MRSM dan beberapa pusat pengajian yang hebat-hebat yang bagus. Dan mereka ini bukan biasa-biasa ya. Ada yang usianya sangat muda, tanya, oh dah berjuzuk-juzuk dah menghafal tu. Hebat. Jadi kita kagum sebab satunya lagi seperti yang sering saya sebutkan adalah MTS FAS ini ditubuhkan dalam keadaan sangat mementingkan kualiti. Sangat tengok, dia ada pakaian khas dia ada uniform dia, pakaian rasminya, dan silibus mereka ini adalah silibus yang bagus. Maknanya memang nampak betul kata nak lahirkan generasi khalifah itu dengan formula 5A itu, lain kali lah kita ulas 5A itu. Sangat-sangat nampak jelas di situ. Dan inilah matlamat, iaitu bahawa nak melahirkan golongan ilmuwan Islam, sebab Islam itu adalah hebat dan semua yang hebat itu adalah daripada Islam. Dan menjelang musim-musim COVID hari itu ni kan, ataupun MCO hari itu, langkah baru yang diambil oleh MTS FAS adalah mendigitalkan beberapa subjek-subjek. Maknanya untuk
memudahkan walau dalam kesukaran, inna ma'al usri yusra, ya, walau dalam kesukaran itu bersama-sama dengan sukar itu ada kemudahan. Dan juga kurikulum dan co-curriculum sangat dititik beratkan. Ada aktiviti macam-macam ni. Ada aktiviti survival, ada memanah lah masuk hutan, aktiviti macam-macam. Jadi inilah semua rangkuman daripada apa yang digagaskan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cerdik bijak duniawi, tapi kecemerlangan itu membawa hingga ke akhirat. Dan saya nampak di pihak MTS FAS sendiri, mereka ni sangat bercita-cita nak melahirkan, dia panggil apa, leaders, groom leaders. Maknanya pemimpin yang melahirkan pemimpin lagi, bukan hanya sekadar dia pengikut semata-mata kan. Jadi oleh kerana itu saya kira ini satu usaha yang tak boleh kita biarkan begitu saja. Semua masyarakat, ayo kita bantu usaha MTS FAS ini, khususnya untuk nak membina pusat kecemerlangan ataupun excellence center MTS FAS ini, dengan anda boleh hulurkan sumbangan anda pada nombor akaun dan semua maklumat yang tertera pada paparan skrin. Saya tunjuk ni kena atau bawah ni kan? Di bawah ni. Ya, dah keluar dah di kaca TV ataupun di alat peranti anda. Boleh tangkap layar, boleh screenshot dan sebarkan dalam grup WhatsApp masing-masing. Jom. Waktu subuh adalah waktu yang penuh berkat. Masya Allah. Bila saya nampak mengenai infak kepada dana pengurusan dan juga pembinaan MTS FAS kan, dan Hana percaya sebenarnya mungkin MTS FAS sekarang ini sedang berusaha ke arah membesarkan lagi Ma'had Tahfiz tersebut. Jadi bagaimanakah sebenarnya kata orang perkembangan pemilikan tanah pusat kecemerlangan pendidikan ataupun Excellence Center ini, dan apakah cabaran yang MTS FAS sedang hadapi ketika dan saat ini dalam pemilikan tanah tersebut? Ya, pertama iaitu kita nak memperoleh tanah yang luas, tanah yang sesuai untuk nak dibangunkan pusat pendidikan ini. Kalau dapat anda saksikan sekarang, tanah seluas 3 ekar dan kapasiti bangunan yang besar ini untuk nak dibinakan bersama-sama dengannya, ada sekolah rendah, sekolah menengah, pejabat sekolah, makmal sains dan komputer, koperasi, ada surau, ada stor sukan, bilik media, rumah warden, padang, kantin dalam tanah yang seluas itu. Oh, ini bukan mudah ya, tengok tanah tu tengok macam tu. Nak dapat ni bukan kerja mudah. Saya sendiri pun dah kita dah duduk berbincang dengan pihak pengurusan MTS FAS, dugaan nak dapat jumlah jutaan ringgit nak beli tanah di Gombak pula tu bukan senang. Saya kira ini semua sikit sebanyak doa daripada penonton-penonton dan juga sumbangan anda, alhamdulillah dapat direalisasikan seperti yang anda dapat lihat di kaca TV anda pada waktu ini. Jadi anda bayangkan pada tapak tersebutlah nanti seolah-olah tapak pahala anda akan dicambahkan kelak nanti. Di situlah tempatnya tuan-tuan nanti, bagaikan pelaburan anda yang pasti takkan rugi. Banyak pelaburan hari ini dia tak boleh jamin. Saya masuk pelaburan ni confirm untung tak? Belum tentu. Dia tak ada siapa. Tapi Allah punya tawaran pasti untung. Ini tak ada rugi, pasti untung. Yakin tak yakin ya? Sebab itu saya nak mengajak semua untuk sama-sama kita merealisasikan impian MTS FAS untuk melihat sebuah kompleks dapat dibina dan terdiri di atas tanah seluas 3 ekar itu. Tengok daripada pandangan tepi, kanan, atas, bawah. Tak nampak juga, tak tahulah tuan-tuan. Kita nak, dan kalau boleh nanti anda bila dah siap saya nanti, itu plan binaannya, boleh datang, tengok dan insya-Allah sama-sama doakan. Dan manalah tahu mungkin generasi anak cucu keturunan tuan-tuan mungkin salah seorang daripada pelajar-pelajar di situ. Saya bayangkan begini ya, ramai yang mohon untuk nak masuk MTS FAS sebelum ini, namun bila ditanyakan tentang asrama penginapan tak ada, sebab kita buat dia sekolah harian. Dia sekolah harian. Jadi impian kita sekarang adalah adanya di pusat pendidikan kita ini nanti adanya asrama, rumah warden yang lengkap, kondusif, selesa semua. Saya kira insya-Allah dengan matlamat yang bagus, sistem yang mantap, silibus yang juga bagus, insya-Allah benda ini akan menjadi kenyataan. Jadi jangan buang masa lagi, kesempatan barokahnya subuh kita ini kita menyumbang dan kita berikanlah infak dengan seikhlas hati anda. Semoga cita-cita ini yang juga merupakan impian Nabi
SAW melihat umatnya menjadi hebat, menjadi generasi yang memimpin umat yang berikutnya menjadi kenyataan. Amin, insya-Allah. Dan mungkin kita boleh niatkan dalam-dalam kita nak cakap pasal memilih pemimpin yang baik ni kan. Ya. Kita niatkan kita infak kepada MTS Fast ni agar Allah bukakan kita punya kefahaman untuk kita pilih pemimpin yang baik sewaktu pilihan raya nanti kan Ustaz. Komen Ustaz sikit mengenai itu kan. Bila kita nak infak ni kita kena niat yang baik-baik. Insya-Allah hajat kita kabul insya-Allah kan Ustaz. Komen sikit. Saya ingat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah menyebutkan bahawa dia kata dalam hidup kita akan seringkali berhadapan dengan banyak persimpangan. Orang psikologi kata dalam sehari kita ada 200 pilihan kita nak buat. Nak pakai kopi pun nak pilih tak susu tak gula. Minum tak minum, tudung mana, brush apa, saya pun butang nak pakai berapa ni. Pilihan. Semuanya pilihan. Tapi ada pilihan yang berimpak rendah, ada yang berimpak tinggi. Maknanya salah buat pilihan tu mungkin dia punya risiko tak besar sangat. Tapi ada setengah pilihan salah buat pilihan, dia punya menyesal tu lama. Betul. Jadi macam mana caranya? Iaitu kata Syekh, antara amalan dia ialah lakukan beberapa. Pertama sekali adalah setiap apa yang kita buat tu kita niatkan kerana Allah dulu. Niat kerana Allah. Contoh nanti nak mangkah, ya Allah aku milih pemimpin nak memimpin aku dunia akhirat ni kerana-Mu ya Allah. Dia pangkah tu. Bukannya pangkah dengan geram. Geram nanti undi rosak nanti. Niat kerana Allah tu. Yang satu. Yang keduanya adalah kita hidup ni sentiasa jujur. Buat apa? Kerja jangan menipu, ataupun berniaga jangan seleweng, jangan mengaburi mata awam. Ialah menipulah kan. Dua. Dan yang ketiganya adalah iaitu tidak meninggalkan ibadah. Dia maknanya dalam hidup ni apa jua ibadah yang kita buat, insya-Allah kalau kita niat kerana Allah, betul cara kita dan kita menyumbang ni pun kita bagi sumbangan ni pun kepada MTS Fast ini pun niat kerana Allah, manalah tahu sumbangan kita mampu menjadi syifa penawar, jadi penyembuh. Ayo kita bertindak segera. Masya Allah. Dan terakhir mungkin Ustaz, kata-kata akhir Ustaz kepada mereka yang mungkin masih lagi katakanlah dalam tengah-tengah nak menyumbang ke tak kepada MTS Fast ni insya-Allah. Bagaimana caranya mereka nak menyumbang ni? Zuhur nanti belum tentu milik kita. Kita bersembang tentang nak pilih pemimpin kita pun belum tentu sempat hidup sampai ke hari mengundi, belum tentu. Kawan saya pun meninggal petang semalam dah. Kan? Baru minggu lepas duk bersembang nak pilih siapa, nak pangkal siapa, petang semalam dah meninggal. Allah pilih dia. Kita pilih pemimpin, Allah pilih dia. Jadi tuan-tuan semua, sekaranglah masa yang ada. Anda ada pilihan, ada My Jariah, ada e-legacy. Kalau kod QR tu, kalau yang e-legacy tu anda nak sumbang secara bulanan, konsisten. Tapi kalau My Jariah ni terpulang beberapa jumlah yang anda nak bagi atau ikut kemampuan masing-masing lah. Yang pentingnya usaha ataupun hasrat ini dapat kita sama-sama jayakan. Ada nombor talian untuk anda hubungi, laman web untuk anda lihat sama-sama insya-Allah MTS Fast. Itulah yang kita harapkan sama-sama. Amin insya-Allah. Pendek kata benda baik jangan bertangguh. Jazakumullah khair jazak buat Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Ma'had Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Fast. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua, kita berakhir dekat sini, tapi kita akan ada Assalamualaikum selepas ini, ada banyak pengisian untuk anda. Jangan ke mana, kita jumpa sebentar saja lagi jam 7 insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaradha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Ma'had Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Fast. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS Fast sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah.